火，烧什么东西呢？烧饭。煮饭吗？我可以试一下这个饭，吃进去，只要那边一有战乱，就会一批人跑过来。有弹孔的，手脚的骨头断，肠胃破裂的也有。Lahad Datu terletak di bahagian timur Sabah, Malaysia, sebuah pekan pesisir di bahagian pentadbiran Tawau. Jaraknya sekitar 80 hingga 100 km dari sempurna. Ia bersebelahan dengan Filipina melalui laut berhampiran Kepulauan Sulu. Terletak di Lahad Datu Sabah, ini Kampung Panci. Terdapat sekitar 300 rumah dan lebih 2,000 orang penduduk. Kebanyakannya adalah penduduk tanpa warga negara. Isu penduduk asing di seluruh Sabah merupakan topik yang sangat kontroversial. Lahad Datu khususnya memaparkan ciri-ciri pendatang yang paling ketara. Kampung tanpa warga negara seperti ini di Lahad Datu terdapat hampir 40 kesemuanya. Lahad Datu berasal daripada bahasa Bajau daripada rumpun bahasa Suluk bermaksud tanah para bangsawan. Dalam sejarah, Suluh pernah menjadi kerajaan Islam yang merdeka ditubuhkan pada abad ke-15. Ia pernah menguasai kawasan yang kini merupakan selatan Filipina dan sebahagian daripada tanah luas di Sabah, Malaysia. Lahad Datu merupakan sebahagian daripadanya. 有火，就这样生火，烧什么东西呢？烧饭。煮饭。我们从哪里过呀？都找不到路。这里上，你可以上。小心，师兄。Hello。原来刚才就是他们家在做饭。Tak faham saya cakap? Kau pandai bahasa? Oh, ini ikan tangkap kah? Kamu tangkap kah atau beli? Tangkap. Tangkap ah. Oh, dia pergi pancing. Nah, bukan. Hah? Bukan. Oh, pukat. Oh. Jadi yang ini campur dengan nasi makan? Ubi. Ubi. Makan dengan ubi. Musuh. Itu ubi kayu ah? Iya. Itu musuh. Mereka bergantung kepada sumber laut untuk kehidupan mereka. Dengan peningkatan penangkapan ikan berskala besar, kaedah operasi mereka yang sederhana dan primitif, kehidupan menjadi semakin sukar. Kantor saya. Bapak di mana? Bapak pergi memukat. Memukat. 你们怎么分配吃饭呢？这么一 Mau 个 makan? 碗。 Oh, dan nasi. Ini ubi. 我可以试一下这个饭，我试一下它这个木薯的味道。我觉得有点酸了，有点坏了。刚进嘴是 OK 的，但是吃进去就是酸的感觉了。 Kedai runcit yang sederhana di kampung ini menjual hanya beberapa barang. Minyak yang berharga beberapa sen seunit, tepung ubi kayu berharga RM2 sebungkus. Inilah kuasa beli mereka setiap hari. Tepung ubi kayu hanya bertahan selama 7 hari. Tiada air pipe, tiada elektrik, tiada peti sejuk. Tidak heran jika makanan basi. Nah, asal pun kami yang nenek kami yang dulu asal lahir di Sabah. Tapi kami yang macam kami ni anak paranak, bukan kami orang Filipina juga, tapi kami asal Palau tinggal di Dadat kah, macam ini rumah, kadang-kadang tiada, kadang-kadang macam ini tiada no. Kadang-kadang kami memancing, habis ambil latu begini, mau telam, kadang-kadang dijual baru boleh dapat makan, itu saja. Tapi asal kami orang Sabah,
Waktu nenek kami yang dulu, Tawau Sampurna, dia orang sampai di sini lah Datuk. Kawin sini, lahir sini juga, tapi apa boleh buat kami ini tiada apa ini, tiada sigil lahir ke apa, kau tahu lah orang Palao, kehidupan laut. Pada tahun 1963, Malaysia secara rasmi ditubuhkan. Kedaulatan Sabah diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa dan menjadi sebahagian daripada Malaysia. Berdasarkan data, terdapat hampir 800,000 keturunan suluk yang tinggal di negeri Sabah, Malaysia. Walaupun mereka telah cepat berintegrasi dengan masyarakat pribumi tempatan, ramai di antara mereka tidak memiliki kad pengenalan dari mana-mana negara. Di antara mereka ialah suku Bajau Laut yang tinggal di laut. 这一群人因为他们来去都是习惯了几百年，都是很自由这样来去。在沙巴加入马来西亚的时候，他们也没有说真正的去申请身份证还是什么，所以这个问题一直拖到现在，而且他的人数是越来越多。 Selepas kemerdekaan Malaysia, jurang ekonomi antara kedua-dua negara semakin melebar. Filipina menghadapi pertikaian domestik yang berterusan, malah memuncak menjadi pergaduhan ganas. 72年的圣诞节左右，就那个南菲律宾内乱，很多那种受伤的人跟他们的人民从那边逃难来沙巴，有弹孔的也有，肠胃破裂的也有，骨头手脚的骨头断，什么都看到啊。当然我知道他们是外人来非法的进来，我当他们是病人啊。 Bekas senator dan pakar bedah Dr. Chong Eng Leong atas sebab politik mula memberi tumpuan kepada isu populasi pendatang di Sabah pada tahun 1994. 没有文件的，他们有几多？现在有2个million。沙老爷的人口膨胀率这样子，为什么沙巴这样子？ Beliau mengumpulkan sejumlah besar data dan maklumat sejarah dan menulis sebuah buku mengenai pertumbuhan populasi di Sabah dengan harapan dapat menarik perhatian semua lapisan masyarakat. 那个时候他们有国籍的，他们是菲律宾，他们是难民嘛。可是联邦政府跟州政府那个时候有答应给他们一个文件承认他们的存在在沙巴了，叫做 IMM 13后来沙巴经济发展方面有很大的进步尤其是在木山的需要外劳我们叫做 economic migrants 很多印尼人也过来，所以联邦政府那个时候鼓励给这些人公民权，不单是菲律宾人、印尼人，也是印度人跟巴基斯坦人。 鼓励他们来沙巴，鼓励到很多没有文件的人都赶进来，因为他知道联邦政府怎么样的会对待他们。那个说过了几十年后怎么办？有些人没有得到文件的，他们的孩子生下来也没有文件了，所以叫做无国籍的子孙咯。我看到现在已经有第3、第4代了咯。 Di Sabah, golongan tanpa kerakyatan ini terbahagi kepada kategori berikut. Pertama, pelarian dari selatan Filipina. Kedua, pendatang tanpa izin dan keturunan mereka. Ketiga, isu tinggalan sejarah disebabkan oleh pemerintahan kolonial dahulu dan sempadan yang tidak jelas. Sebahagian penduduk asal dan penduduk kawasan sempadan demikian menjadi penduduk tanpa warga negara. Antara paling ketara ialah kaum Bajau Laut yang hidup secara nomad di laut selama bertahun-tahun. Keempat, faktor undang-undang. Segelintir penduduk di kawasan pedalaman yang terpencil tidak mendaftarkan perkahwinan mereka menyebabkan anak-anak mereka lahir tanpa dokumen yang sah. Atau dalam beberapa kes, faktor undang-undang dalam perkahwinan menjadikan anak-anak tanpa kerakyatan. Kelima, faktor polisi. Sesetengah penduduk asing yang memiliki permit yang sah menjadi tanpa kerakyatan disebabkan perubahan dalam polisi. Mereka tidak dapat memperbaharui permit dan keturunan mereka menjadi tanpa kerakyatan. Bot adalah rumah mereka. Tanpa identiti rasmi, bagaimana kehidupan mereka yang tinggal di laut? Nantikan episod seterusnya, Hidup Seperti Lautan,
kehidupan nomadik orang Bajau Laut.